Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah Rasulul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamin bi khair wa ba'd. Kita masih lagi dalam bacaan kitab Hadaiqul Anwar wa Matali'ul Asrar fi sirati Nabiyil Mukhtar karangan Al-Imam Bahraq Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita sampai pada amma dalilu al-imkan, okay? Dalil imkaniha. Amma dalilu imkaniha, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Amma dalilu imkaniha fa zahirun mimma taqarrara min anna al-aqla لا يحيل من أن يترقى الإنسان الكامل إلى طور فوق طور العقل يفتح الله لقلبه عينا يدرك بنورها ما لم يدركه العقل كما ترقى المميز إلى طور العقل والطفل إلى طور التمييز وكما أن الله سبحانه قادر على أن يخلق في قلوب عباده المعرفة به وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وجميع تكليفاته الشرعية ابتداء بغير واسطة كقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وآدم نبي والعبد ولي وكلاهما اشترك في تعليم العلم اللدوني بغير واسطة. Tamam. Semalam kita dah bincang berkenaan dengan dalil az-zawq dan juga dalil asl berkenaan dengan wujudnya Nabi alaihi wassalatu wassalam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenal untuk mengetahui tentang perkara tersebut ini idrakun nubuwah, untuk mengetahui tentang kenabian sama ada melalui jalan az-zawq ataupun melalui dengan jalan bayani asliha, yakni aslin nubuwah, dan juga bayan imkani nubuwah. Pada hari ini kita akan masuk pada imkani nubuwah. Ini mungkinnya kenabian tersebut ini mungkin pada akal. Baik, fa zahirun mimma taqarrar. Zahir dengan apa yang telah ditetapkan bahawa akal itu la yuhilu min an yataraqqa al-insanu al-kamilu ila tawrin fawqa tawril aqli. Maksudnya akal itu la yuhilu min an yataraqqa al-insanu al-kamil. Maksudnya tidak akan mungkin seorang tadi melangkaui daripada proses ataupun peringkat lebih daripada peringkatnya akal. Yaftahu Allahu liqalbihi 'aynan yudriku binuriha ma lam yudrikhu al-'aqlu. Maka Allah Ta'ala akan membuka bagi hatinya itu mata yang mana mampu untuk dengan cahaya tersebut ma lam yudrikhu al-'aqlu, dapat mengetahui daripada apa yang tidak diketahui oleh akal. Seperti mana taraqqal mumayyiz ila tawril aqli wattiflu ila tawri tamyiz. Jadi setiap bila mana dah seorang kanak-kanak tidak akan mampu untuk mengetahui apa yang dilalui oleh
mumayyiz. Dan juga seorang mumayyiz tidak akan mampu untuk mengetahui seperti mana yang diketahui oleh yang berakal. Manakala al-aqil, yang telah mencapai kepada umur orang-orang yang telah ditaklifkan, juga tidak akan dia akan ada satu had yang dia tidak akan melepasi had tersebut. Maka Allah Ta'ala menjadikan ada satu lagi proses yang mana ataupun peringkat yang dengan mata hati tersebut dapat mengetahui apa yang tidak diketahui oleh akal. Wa kama anna Allah subhanahu qadirun ala an yakhluqa fi qulubi ibadihi al-ma'rifata bih. Seperti mana Allah Ta'ala maha kuasa untuk menciptakan pada hati hambanya ini ma'rifah tentang Allah, tentang asma Allah al-husna, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi, dan juga mengetahui tentang segala taklifat, taklif ataupun tanggungjawab syar'iyah yang dipertanggungjawabkan, ibtidaan bi ghairi wasitah, iaitu dengan permulaan tanpa wasitah. Seperti Allah Ta'ala menyebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini Allah mengajarkan kepada Nabi Adam segala nama-nama. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi yang pertama Nabi. Nak disebut sini wa Adamu nabiyyun wal 'abdu waliyun. Al-'abdu di sini adalah Sayyidina Khadir alaihi salam. Al-'abdu waliyun. Jadi kalau disebut ni dengan pandangan kata Nabi Khidir wali. Dan ingat Nabi Khidir juga Nabi Allah Ta'ala. Wa kilahuma ishtaraka fi ta'lim al-'ilmi laduni bighairi wasitah. Kedua-duanya bergabung, ini bersama pada mengambil ilmu laduni tersebut tanpa wasitah, tanpa ada perantaraan. Yani Allah yang menjadikan perkara tersebut tanpa perantara. Wa tawrun nubuwah aidan fawqa tawril wilayah ya'lamuhu al-waliyyu wa yu'minu bih kama ya'lamu anna tawra al-wilayati fawqa tawri al-'aqli dhawqan wa mubasharatan. وكذلك العقل لا يمنع أن يوصل الله إلى من ارتضاه من رسله العلم بما سبق من المعرفة به وأحكامه بواسطة بينهم وبينه يبلغهم عنه سبحانه وتعالى. Tamam. Dan begitu juga peringkat kenabian atau taurun nubuwah ini lebih tinggi daripada kedudukannya kewalian. Ya'lamuhul waliyyu wa yu'minu bih. Yani para wali beriman dengan perkara tersebut dan mengetahuinya. Seperti mana ya'lamu anna tawral wilayah fawqa tawril aqli. Seperti mana wali tersebut juga mengetahui bahawa peringkatnya kewalian itu lebih tinggi daripada peringkatnya akal. Zauqan wa mubasyarah. Sama aja pada segi zauq ataupun pada segi secara langsungnya. Wa kadzalika al-'aqlu la yamna'u an yusila Allah ila man irtadahu min rusulihi al-'ilma bima sabaqa min al-ma'rifah bihi wa bi ahkamihi biwasitatin bainahum wa bainahu yuballighuhum anhu subhanahu wa ta'ala sawa'un kana dhalika al-wasitatu min jinsihim kal anbiya'i fi haqqi sa'iril bashar am min ghairi jinsihim كالملائكة في حق الرسل وإذا جوز العقل ذلك وجاءت الرسل بما تثبت بأمثاله الرسالة من المعجزات الدالة على صدقهم وجب تصديقهم والإيمان بهم وبجميع ما أتوا به. Dan begitu juga akal tidak menghalang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada siapa yang Allah Ta'ala ridai di kalangan para rasulnya dengan ilmu bima sabaq, ilmu bima sabaq min al-ma'rifah bihi wa ahkamih. Jadi ini akal tidak menghalang perkara tersebut. Allah Ta'ala berhak untuk nak memberi kepada siapa saja. Yang ini mungkin perkara tersebut diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Biwasitatin bainahum wa bainah, dengan wasitah. Yuballighuhum anhu subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kana dhalika al-wasitah min jinsihim,
sama ada ilmu tadi disampaikan kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tadi melalui wasitah sesama mereka, contoh seperti para anbiya, kal anbiya fi haqqi sairil bashar. Jadi para min ghairi jinsihim kal malaika fi haqqi rusul. Tamam. Jadi seperti mana para nabi menyampaikan ilmu kepada manusia, ini melalui wasitah. Ini Allah memberikan kepada para nabi, dan kemudian para nabi menyampaikan kepada al-bashar, ataupun malaikat menyampaikan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala melalui mereka kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat. Wa idza jawaza al-aqlu dhalik wa ja'at ar-rusul bima tusabbitu bi amsalihi ar-risalah. Kalau akal mengharuskan perkara tersebut dan telah datang para rasul dengan apa yang telah disabitkan dengan bi amsalihi ar-risalah, wa min al-mu'jizati ad-dallati ala sidqihim, diberikan kepada mereka dengan mukjizat, maka wajib membenarkan mereka dan beriman kepada mereka dan juga kepada seluruh apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Ini dalil imkan ni, dalil yang kita mengaji dalam tauhid. Kalau kita mengaji kitab tauhid, maknanya ketika mana Allah Ta'ala boleh beri kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk mendapatkan ilmu tentang kenabian, sama ada melalui wasitah ataupun bighairi wasitah, maka perlu untuk kita beriman dengan perkara tersebut, bahawa Allah Ta'ala mengutuskan para nabi. Itu maksudnya. Wa amma dalil wujudiha, manakala dalil wujudnya para nabi, fa idza waqa'a asy-syakku fi syakhsin mu'ayyanin hal huwa nabiyyun aw la am la, fasabilu tahsil al-yaqini bima yadda'ihi min an-nubuwah bi amrayn. Jadi kalau berlaku syak, ini masuk yang keempat, dalil wujudnya para nabi. Jadi kalau kita berlaku syak pada satu individu tersebut, adakah dia nabi ataupun tidak, maka jalan untuk mendapatkan keyakinan bahawa orang tersebut adalah nabi dengan dua perkara. Ahaduhuma musyahadatu ma aqamahu min al-mu'jizatil khariqati lil 'adat kama sanazkuruhu, wa hadha qassun biman 'asarah, iaitu dengan melihat apa yang telah dia dirikan daripada mukjizat, maksud yang dia telah lakukan, yang dia telah tunjukkan tentang mukjizat yang mencari adat yang nanti akan disebutkan. Dan ini adalah khas kepada orang yang sezaman dengan Nabi tersebut, yang musyahadah ni pada zaman tersebut. Tamam? Itu cara pertama untuk tahu kata dia Nabi ataupun tidak. Maka diberikan dengan dia mukjizat. Mukjizat apa dia? Amrun qariqun lil 'adah, zahiratun ala yadi mudda'in nubuwah, ala sabil tahaddi. Tujuannya adalah untuk mencabar. Thanihima, baik, jalan yang kedua untuk kita tahu bahawa dia adalah nabi apa dia? Ma'rifatu qasiyatin nubuwati awalan min idrakil anbiya ma la yudrikuhu al-uqala, thumma at-tasamu'u bit-tawatur. Yang kedua, jalan untuk kita nak yakin kata ini nabi, iaitu kita mengetahui secara khusus berkenaan dengan apakah khususiatnya para nabi, apakah kelebihan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, iaitu apa dia? Min idrakil anbiya ma la yudrikuhu al-uqala, iaitu para nabi mengetahui perkara yang tidak diketahui oleh orang yang berakal yang lain, kerana mereka diberikan satu taur lagi, yakni taurun nubuwah fauq tauril aql. Dan kemudian yang kedua apa dia? At-tasamu' bit-tawatur, yakni mendengarnya berita tersebut tentang kenabian tadi melalui jalan tawatur, dengan mutawatir. Maksudnya disampaikan oleh generasi kepada generasi yang mustahil setiap generasi tersebut menipu, ataupun bersepakat untuk menipu bahawa orang yang kita masukkan tadi adalah nabi, padahal dia bukan nabi. Tak, mustahil. Kerana tawatur juga termasuk apa dia? Termasuk benda yang berkait dengan akal, yang la yanfak. Ini mustahil akan berlakunya perkara yang tidak benar dengan dalil tawatur.
Tamam? Kama anna man arada an ya'rifa masalan anna Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu faqihun am la. Ini bagi contoh yang mudah untuk kita faham. Al-Imam, seorang yang kita ni nak ketahui. Kita nak ketahui sama ada Al-Imam Abu Hanifah ni faqih ataupun tidak. Macam mana jalan untuk kita tahu kata Imam Abu Hanifah faqih ataupun tidak? Fasabiluhu an ya'rifa awalan haqiqatal fiqhi ma huwa. Itu dulu kena tahu. Apa dia fiqh? Nah, fiqh apa dia? Huwa istinbatul ahkamil far'iyyah min al-adillatil asliyah. Thumma yanzura thaniyan fima nuqila anhu mimma istanbatahu min al-fiqh. Kemudian baru kita tengok pula apa yang telah dinaqalkan daripada Al-Imam Abu Hanifah. Faham? Apa yang telah beliau istinbatkan daripada fiqh. Boleh? Min kitabillah wa hadisi Rasulillah fa innahu yahsulu lahu al-ilma yahsulu lahu al-ilmu ad-daruriyyu bi annahu fi a'la maratibil fiqh. Baru dia akan yakin bahawa Al-Imam Abu Hanifah ini berada pada kedudukan yang tertinggi dalam memahami fiqh. Karena bila mana dia dah faham fiqh tu apa dia, maka bila dia tengok dengan dalilnya dalam fiqh dan melihat istinbatnya Al-Imam Abu Hanifah daripada fiqh, maka orang tahu bahawa Imam Abu Hanifah adalah Sayyidul Fuqaha, antaranya lah kan? Maksudnya pada zaman beliau, ini adalah ketuanya para fuqaha pada zamannya, alim kabir, mujtahid mutlak, maksudnya gitu. Faham? Wa kadzalika man alima qasiyatan nubuwah, begitu juga orang yang mengetahui tentang kedudukan kenabian. Qasiyah, apa yang khususiatnya para nabi. Thumma nazara ila ma qarrarahu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam min asy-syara', hasala lahu la mahalata al-ilmu al-qat'i wal imanu al-qawi bi kaunihi sallallahu alaihi wasallam fi a'la darajati nubuwah. Nampak? Bila dia tahu tentang khususiatnya nabi, kemudian dia tengok apa yang telah ditetapkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hasillah padanya tidak syak lagi bahawa dengan ilmu yang qat'i dan juga dengan iman yang kuat bahawa baginda Nabi itu berada pada kedudukan yang tertinggi di kalangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Hadza kulluhu liman arada minal mu'minina taqwiyatal yaqin. Nampak? Ini kalau kata ingin di apa ni, kulluhu liman arada minal mu'minin, di kalangan mukminin yang ingin menguatkan lagi keyakinan dia. Itu saja jalan dia. Jalan dia pada tariqil dzauq, tariqil asl, tariqil imkan, tariqil wujud. Dalilil wujud, dalil imkan, dalil asl dengan dalil az-dzauq. Semua ni akan diperolehi oleh siapa? Oleh mukminin sahaja. Wa ammal jahidul mulhid, manakala orang yang ingkar dengan kenabian, fayuqarraru alaihi awalan min dalilil aqli ada mustihalati wuqu'in nubuwah. Jadi orang yang dah jahid, mungkir, dia memang nafi dah nabi. Pertama nak kena buat apa dekat dia? Yang pertama kena takrir kepada dia, bagi tahu kepada dia min dalilil aqli, daripada dalil akal, tidak mustahil adanya nabi. Itu dulu. Sebab dia kata nabi tak ada. Maka kena bagi tahu dulu mustahil, tidak mustahil adanya nabi. Maksudnya nabi ni boleh ada. Itu dulu. Kama sabaq. Summa yuqarraru haqiqatul mu'jizah. Kemudian maklumkan kepada dia, takrirkan, takkan dalam kefahaman dia tentang hakikat mu'jizah allati biha tasbutun nubuwah limudda'iha. Yakni dengan mukjizah tersebut ini akan menentukan ataupun menguatkan lagi kenabian bagi orang yang mengaku bahawa dia nabi. Fa naqulu al-mu'jizatu, maka kita katakan mukjizat ini adalah ibaratun an ijadillahi ta'ala amra. Mukjizat ni adalah ibarat kepada suatu yang Allah Ta'ala jadikan qariqan lil 'adah, mencari adat ala yadi mudda'in risalah. Nampak tak? Kepada orang-orang yang mengaku bahawa ini dizahirkan di tangan orang yang mengaku dengan kerasulan, didalalati ala tasdiqillahi lah, sebagai bukti bahawa Allah membenarkan dia. Gitu.
فكل ما أظهره الله سبحانه وتعالى على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما يعجز البشر عن الإتيان بمثله فهو من معجزاتهم الدالة على نبوتهم. Jadi semua yang Allah Ta'ala beri kepada para Nabi yang orang lain tidak boleh buat macam tu, maka tu adalah mukjizat yang menunjukkan kepada kenabian Nabi tersebut. Li'annahu lamma kana la yaqdiru an yujida dzalika fi'la illa Allah Ta'ala kana ijaduhu ala aydihim qa'iman bilisanil hal maqam at-tasdiq bilisanil maqal sadaqa 'abdi fi madda'ahu. Nampak? Jadi ini seolah-olah bila mana kamu tak mampu buat seperti mana yang dilakukan oleh Nabi tersebut, dan sudah yakin, kita tentu akan yakin bahawa itu adalah daripada perbuatannya Allah. Seakan-akan Allah Ta'ala ingin menyebut dengan lisanul hal, dengan orang panggil, tanpa menyebut dengan maqal, tanpa menyebut dengan ucapan. Bila melihat saja mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi tadi, seolah Allah Ta'ala kata, ini adalah Nabiku, bukti kebenaran dia, ini yang telah aku berikan kepada dia. Faham tak? Faham tak ni Zrai? Betul ke faham? Betul faham ni? Faham tak? Faham tak Saiful? Dengan lisanul hal tadi ni, kenapa diberikan mukjizat tersebut? Jadi mukjizat dibagi seakan-akan Allah Ta'ala kata, wahai hamba-hamba aku, orang yang ingkar dengan kenabian, kamu tengok mukjizat yang ada pada tangan Nabi tersebut. Bila Nabi tadi diminta untuk melakukan sesuatu, kemudian datang mukjizat kepada dia. Itu sebahagian orang mengatakan mukjizat ni mesti dengan tahaddi, mesti dengan cabaran. Kalau tidak dengan cabaran, diberikan kepada orang-orang yang beriman dengan mukjizat, maka tu tak panggil mukjizat, dia panggil. Sebahagian kata macam tu. Itu dipanggil khususiat. Ditunjukkan khususiat Nabi. Contohnya, dikeluarkan daripada tangan Nabi, celah-celah jari Nabi, air di depan golongan mukminin, dan semua ni orang beriman kepada Nabi SAW. Maka ni ditunjukkan khususiat Nabi, kerana ni tidak ada tahaddi. Baik, cuma kita berarti dalam ada sebahagian takrifan para ulama bahawa mukjizat bukanlah mesti dengan tahaddi, tetap juga dipanggil mukjizat. Yang penting amrun khariqul lil 'adah. Yang mana zahir ala yadi mudda'in nubuwah, sama ada ala sabili tahaddi am la, sama ada dengan dicabar ataupun tidak. Maksudnya di sini, apa-apa yang berlaku kepada baginda Rasul walaupun tidak dicabar, tapi perkara tadi mencari adat, maka boleh juga dipanggil mukjizat. Ada Syekh Jamal ada sebut dalam kitab, dalam Qaridah Bahiyah, ta'rif bagi mukjizat. Tamam? Kama law qala syakhsun 'aqilun bihadratil malik. Jadi seperti contohnya, nak bagi takrib lagi kepada azhan kita, kepada otak kita, nak bagi kita faham, seperti seorang lelaki yang berakal. Kama law qala syakhsun 'aqilun bihadratil malik. Jadi ini ada raja di depan rakyat, dan orang ingkar, kata orang ni adalah utusannya raja tersebut. Tamam? Maka orang tu pun kata, ya ma'asyiral muslimin, inna sultana qad nasaba fulanan alaikum hakima fasma'u lahu wa ati'u wa lam yunkir alaihi al-malik alima al-hadiruna bi taqrir al-malik sidqa dhalika al-qail. Jadi ada seorang lelaki, dia duduk depan raja, dan kemudian di depan dia ada umat. Kemudian dia nak bagi tahu, kata dia adalah utusannya kepada raja tersebut, ataupun dia nak maklumkan, kata ada seorang yang telah diutus untuk menjadi utusan raja tadi. Maka dia kata, wahai ma'syaral muslimin, ya ma'syaral nas, ini adalah utusan yang telah diutuskan oleh raja kepada kalian. Dan raja ada waktu itu, dan raja tidak ingkar. Maknanya apa dia? Maknanya raja ikrar, kata ini adalah Nabi, ini adalah utusannya. Karena raja tak ingkar dengan perkara tersebut. Baik. Seakan macam itulah mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi sebagai ikrar bahawa ini adalah utusanku. Fal mu'jizatu ma'at tahaddi qa'imatun maqama qawlillahi ta'ala. Mukjizat bersama dengan cabaran itu seakan-akan mengambil tempat
Allah Ta'ala mengatakan, sadaqa abdi fattabi'uhu, benarlah hambaku itu dan ikutilah dia. Zalika inda ajzihim an mu'aradatihi tilkal mu'jizah. Ini berlaku ketika mana mereka tidak mampu untuk nak bertentang dengan mukjizat tersebut. Wa'tirafun a'lama ahla zalika al-'asri anna mithla hadha ghairu dakhilin fi tawqil bashar. Nah, dan diketahui oleh pada ahli pada ketika tersebut bahawa perkara yang didatangkan oleh seorang yang mengaku Nabi tadi pada waktu tersebut dengan mukjizat, ini tidak mampu dilakukan oleh seorang pun di kalangan mereka. Walihadza fa innahu lamma kana zamanu Musa alaihi salam ghayatu ilmi ahlihi at-tafannun fi as-sihr, ba'athahu Allah ilaihim bi mu'jizatin tushbihu ma yad'una kamal al-ma'rifati fihi. Waktu ketika zaman Nabi Musa, paling tinggi ilmu pada waktu tersebut diakui oleh ahli zaman tadi adalah sihir. Nah, maka Allah Ta'ala mengutuskan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan mukjizat yang seakan-akan apa yang mereka dakwakan. Nah, thumma ja'ahum bima kharaqa bihi 'adatahum wa abtala sihrahum. Kemudian didatangkan kepada mereka dengan perkara mencari adatnya mereka. Mereka biasanya lempak tali jadi ular. Ahli sihir tahu kata tu tali. Cuma disebabkan kerana salbul ain, dia panggil salbil haqiqah. Haqiqah syekh tadi ni tetap macam tu. Tapi dilihat oleh orang-orang yang melihat sihir pada waktu tu, dia ingat itu adalah ular. Padahal itu bukan ular, tu tali. Mereka tahu tu tali. Itu bila Nabi Musa AS datang, Nabi Musa lempak tongkat jadi ular. Mereka terkejut. Tak terkejut apa? Mereka tak nampak tongkat. Mereka nampak ular. Maksudnya dah berubah dah. Ini bukan sihir yang macam mereka belajar. Jadi ini dalil kata ini adalah Nabi Allah Ta'ala. Kerana itu mereka beriman kepada Nabi. Ahli sihir yang melihat peristiwa tadi semuanya beriman kepada Nabi Allah Musa AS dan mereka disiksa sampai mati. Walamma kana zamanu Isa alaihi salam ghayatu ilmi ahlihi at-tafannun fi at-tib. Dan bila mana zaman Nabi Isa pula, yang paling tinggi pada zaman tersebut adalah kehebatan mereka dalam ilmu perubatan. Ja'ahum bima la yaqdiruna alaih. Maka didatangkan kepada Nabi Isa alaihi salam sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh mereka pada waktu tersebut. Apa di antaranya? Ihya'il mauta. Sebab tu golongan kalau kita parti balik, Mak Saleh ni dia nak buat cerita, nak bagi lawan juga dengan mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Dia buat cerita apa? Dia buat cerita Frankenstein. Pasal Frankenstein ni pula biasa duduk dalam gereja. Kemudian dia ada makmal. Kemudian ada seorang ni duduk buat kajian sampai hidupkan balik orang mati. Kenapa dia buat macam tu? Dia pun nak ubah pemikiran umat pada waktu tersebut, ataupun kita pada waktu sekarang, bahawa ada zaman yang pernah, walaupun cerita dongeng bagi dia, tapi dia nak letakkan doktrin bahawa ada di kalangan kita boleh buat orang yang mati hidup balik. Tamam? Sebab tu mereka boleh buat cerita zombie, boleh cucuk orang dan kemudian orang tu boleh hidup balik dengan kematian tu, daripada mati hidup balik dengan ada proses yang mereka sendiri lakukan kononnya. Sebab apa? Sebab kononnya nak lawan dengan mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Kami boleh lawan dengan perkara tersebut kerana mereka ada ilmu tu. Mereka tahu dalam kitab bahawa Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Isa bercanggah dengan apa yang ilmu yang mereka ada. Kerana waktu tu pengetahuan mereka tentang tib sangat tinggi. Tiba-tiba tak boleh bagi orang hidup. Nabi Isa alaihi salam mampu menghidupkan orang mati. Wa ibra'il akmahi wal abras, dan juga boleh melegakan orang yang sakit sopak dan juga kusta. Duna mu'alajatih. Nah, tanpa perlu mu'alajah. Tak perlu diberikan perhatian, pas semua duduk ni beberapa hari, lepas ni mai balik. Tak. Sekali pegang je lega terus. Lepas tu orang yang buta disembuhkan. Buta tu pula buta asli. Dia kalau buta yang tidak asli, contohnya selepas beberapa tahun baru dia buta, atau perubatan boleh lagi bincang.
Kerana dia ada lagi kemampuan untuk melihat sebelum tu. Tapi kalau orang ni buta sejak pada asli, yang ni ajazal bashar, manusia tak mampu untuk buat benda tersebut. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, boleh mencelikkan balik mata orang yang buta. Maka pada waktu tu didatangkan Nabi Allah Isa alaihissalam sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Hakadha sairu mu'jizatil anbiya alaihimussalam, innama takunu bi amri sya'i'un, bi amrin sya'i', na'am, sya'i'un baina ahli dhalika al-'asri al-'ilmu bih wa at-tafannunu fil ma'rifati bihi ala aqsa darajatil kamali 'indahum li tuqawwi 'alaihimul hujjiyah atau al-hujjah, litaqawwa 'alaihimul hujjah wa ya'tarifuna bi'ajzihim wa 'ajzi man siwahum an muqawamatih. Jadi ini kepada orang yang mengingkarinya, mengingkari kenabian Nabi Allah Ta'ala. Jadi kita kata kepada mereka, orang-orang yang ingkar ni, yang pertama kita kata tidak mustahil diutuskan para Nabi, kerana seakan-akan para Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala ni seperti seorang utusan raja yang diutuskan di depan raja, dan kemudian ketika dia mengaku bahawa dia adalah utusan Allah, atau dengan bahasa lain kita kata ketika mana dia sedang mengaku tadi, kata, betulkah kamu utusan raja? Apa bukti kamu utusan raja? Baik, kalau dia kata, baik, saya akan sebut seperti yang kamu nak. Kamu nak apa? Maka orang pun kata, kalau betul kamu utusan raja, saya minta kamu minta raja bangun daripada tinggal sana dia. Kalau Nabi nak raja bangun dengan kamu suruh tadi, maka kamu adalah utusannya Allah, kamu utusannya raja tersebut. Maka si utusan ni pun kata, wahai tuanku, mereka ni cabar saya, mereka tak percaya saya ni utusan kamu. Boleh tak kalau kamu kalau saya sebutkan perkara ni, kamu buat kerana nak bagi mereka percaya, kata mereka ini, aku ni adalah utusannya kamu. Maka si utusan ni pun kata, baik, dah kerana kamu minta macam tu kepada saya pun bagi tahu kepada raja, wahai tuanku, mereka tak percaya dengan saya ni utusan kamu. Boleh tak tuanku bangun daripada singgasana sebentar untuk bukti bahawa saya ni adalah utusan? Kerana mereka minta untuk saya minta tuanku bangun. Nampak? Maka tuanku pun bangun pada waktu tersebut daripada kursi dia, walaupun tuanku tak cakap apa. Dia bangun dan kemudian dia duduk balik. Maka ni adalah bukti bahawa yang ni utusannya raja. Macam tu juga para Nabi alaihimussalatu-wassalam. Kamu minta untuk belah bulan, jadi bila Nabi SAW kata, baik, kamu minta macam tu, Nabi pun belah bulan dan terbelah bulan. Maknanya seakan-akan Allah Ta'ala kata, sadaqa abdi, ini mukjizat aku bagi dekat dia, ini adalah bukti bahawa apa yang dia sebut tadi betul. Maka ni mukjizatnya yang seperti kamu minta. Tengok-tengok tak percaya juga. Ni orang panggil apa ni? Habis dah. Selesai dah. Orang yang ingkar jahid macam ni, ini tidak ada lagi ubat kepada dia, melainkan apa dia? Melainkan neraka. Itu sebab dia dah tengok depan mata, dia tengok dah, dan kemudian dia tak percaya juga. Habis, selesai. Baik. Boleh faham tu ringkasan kepada yang kita bincang tu. Wa amma sihhatuha, manakala dalil sahihnya kenabian tadi, walamma ba'atsallahu nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana muntaha ilmi ahli asrih wa ghayat al-ma'rifati wal kamal indahum amran. Jadi ketika mana Nabi diutuskan oleh Allah, ilmu yang paling dikuasai oleh ahli pada zaman tersebut, dan juga penghujung pengetahuan mereka dan sempurnanya pengetahuan mereka terhadap ilmu ini adalah ada dua benda yang mereka sangat power, sangat kuasai. Ahaduhuma fasahatul mantiq. Mantiq di sini makna daripada ini at-takallum. Kerana mantiq ada dua makna. Mantiq dengan makna at-takallum, mantiq dengan makna at-tafakkur. Ini al-fikr dengan makna at-takallum. Jadi di sini maknanya takallum. Ini fasahatul mantiq maknanya
kehebatan ataupun fasihnya mereka dalam berbicara. Wa balaghatul kalami wa tafannun fihi nasran wa nazma fi qutabihim wa asy'arihim. Mereka mampu untuk nak menulis nasar, nazam, boleh buat syair yang indah dalam khutbah, dan juga syair-syair mereka mampu diucapkan dengan kalimah yang luar biasa. Sastrawan lah, ini zaman sastra. Wa thanihima ilmul kahanati waz zajri. Yang kedua ilmu perbomohan. Waz zajr, zajr maksud ilmu nahi. Innama summiyal kahin zajiran li'annahu idza ra'a ma yadhunnu annahu yatasha'am bihi zajara bin nahi 'anil mudhi fi tilka al hajah. Dipanggil ilmu zajr. Jadi dipanggil, kalau depa ni tengok, kalau ada dia panggil tasya'um. Tasya'um ni apa dia panggil? Dilihat sesuatu yang nampak seakan-akan benda tak elok, maka mereka akan menghalang untuk ataupun mereka akan menghalang diri mereka untuk pergi ke urusan tersebut kerana mereka tak akan mampu buat. Maka dipanggil zajr, an-nahi. Jadi kalau orang mai jumpa dengan para kuhan ni, kata boleh tak kami nak pi buat urusan sekian-sekian, kami nak pi perang ni. Jadi nak tanyalah pandangan daripada Tok Bomo ni boleh ke tidak. Tok Bomo ni pun buatlah dia punya ritual dia kata tak boleh. Bahaya, kalau kamu pergi ni kamu akan mati semua. Ini tempat kamu nak pergi bunuh diri. Dia panggil zajr. Dihalangnya mereka pergi, dan mereka terhalang pergi tadi kerana kalam kuhan tadi. Kalam daripada Tok Bomo tu. Itu pun ilmu yang ada pada waktu tersebut yang sangat tinggi. Wal ikhbar anil hawadis. Dan juga dia boleh maklumkan tentang perkara-perkara yang akan datang. Faja'ala Allahu mu'jizatahu al-'uzma ma anzala 'alaihi min al-kitabil hakim على هذا الأسلوب الغريب الذي لم يهتدوا إلى طريقه ولا سلكوا سبيله وتحداهم أن يأتوا بمثله ثم ب10 سور منه ثم بسورة فعجزوا. وجعله مشتملا على الإخبار بالمغيبات وكشف المخبآت التي اعترف بصحتها وأذعن لصدقها أعداء له وأبطل بذلك ما كانوا عليه من الكهانة التي تصدق مرة وتكذب مرة ألفا. Jadi di sini Allah Ta'ala menjadikan mukjizat yang paling besar kepada baginda Nabi, iaitu dengan diturunkan Al-Quranul Karim dengan uslub yang gharib, yang diketahui oleh Arab pada waktu tersebut. Ini bukan uslubnya manusia, ini bukan manusia yang tulis. Hadza laisa kalamil bashar. Ini kalam Rabbil Bashar, yang seorang pun tidak mampu untuk meniru jalannya, dan tidak akan mampu mereka untuk membuat perkara tadi seperti Al-Quranul Karim. Malah dicabar oleh Allah Ta'ala untuk mereka buat seumpama Al-Quran. Datangkan, dah kamu ahli fasih, ahli fasahah, lisan yang fasih, sila bawa main Quran yang sebiji macam Al-Quran. Kalau kamu kata ni ciptaan Muhammad, dan kamu ketahui bahawa Rasulullah tidak pernah bersyair, Rasulullah tidak pernah masuk pertandingan syair, tak pernah digantung syair Nabi. Kalau Nabi bersyair, kata kalau ada, Nabi tak pernah bersyair. Di Kaabah menang seperti mana pemuka-pemuka Quraisy, ahli-ahli sastrawan Quraisy menang. Kamu pun tahu, tiba-tiba dia datang dengan perkataan ataupun ucapan-ucapan yang luar biasa. Lepas tu kamu tuduh kata dia reka benda tersebut. Baik, buat macam dia buat. Bukan zakat dengan bahasanya, diceritakan juga di dalam tu perkara-perkara yang gaib. Dan juga perkara-perkara tersebut diakui oleh orang yang paling bermusuh dengan Nabi SAW. Mereka sendiri akui benarnya apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Yahudi, Nasrani membenarkan perkara tersebut. Wa abtala bidzalika ma kanu alaihi min al-kahanah. Dan juga membatalkan apa yang dilakukan oleh para kuhan pada waktu tersebut, yang mereka ni tasduqu marrah wa takzibu alfa. Betul sekali, tak betul 1000. Lebih kurang yang masa kita sebut tu lah, 13 10 cakap 13 tak ada percaya. Kira pok ni teruk lagi ni. Betul sekali ya, 1,000 dia panggil. 1,000 sekali bercakap betul, 1,000 tak ada percaya. Maksudnya kadang-kadang betul itu pula nisbahnya sangat sedikit kalau dia pun bercakap. Falamma da'a sallallahu alaihi wasallam an-nubuwata war-risalata ila an-nasi kafatan wa azhara al-mu'jizati
وعظيم الآيات التي لم تعارض في جميع الأوقات دل ذلك قطعا على صدق ما ادعاه. Jadi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwa dengan kenabian dan risalahnya kepada manusia seluruhnya, dan dizahirkan daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizat yang pelbagai, maka yang mukjizat tersebut tidak mampu untuk ditentang pada waktu tersebut dan juga pada waktu yang akan datang sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahawa benarnya apa yang telah didakwakan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah utusannya Allah. Amma da'wahu nubuwah wa risalah, manakala dakwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi adalah Nabi dan juga Rasul, fa ma'lumun bit tawatur bainal barri wal fajir. Ini diketahui secara tawatur, tarik tawatur, mutawatir, nah, daripada orang yang baik ataupun orang yang jahat. La yakhtalifu fihi mu'minun wa kafir. Mukmin dengan kafir tak akan mampu untuk menafikan perkara tersebut. Kalau dia tak tahu tu dia jahil. Nah. Wa amma iqamatuhu ala dhalika ad-dalail adh-dhahirah wal mu'jizat al-bahirah. Nah, manakala iqamahnya ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam iqamatuhu ala dhalika ad-dalail adh-dhahirah wal mu'jizat al-bahirah, falima naqalahu al-khalafu 'an as-salaf min al-umur al-qariqati kanshiqaq al-qamar, taslim al-hajar wa ijabati ash-shajar وحنين الجذع تسبيح الحصى وتفجير الماء من بين أصابعه وتكسير الطعام القليل ببركته. Ini semua mujizat yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, yang dilihat oleh ahli pada zamannya. Nah, belah bulan, batu bagi salam, nah, pokok menjawab panggilan Nabi, datang pokok kepada Nabi, batang kurma menangis, nah, batu bertasbih di tangan Nabi, air keluar daripada celah jari Nabi, banyak makanan yang sedikit dengan berkatnya Nabi. Nah, wa ghairi dhalika mimma satati al-isharatu ila ba'dihi tasrihan wa talwiha ila ghairi dhalika min 'azim al-ayat al-ma'lumati bil qat'i baina ulama'i siyar wa naqalat al-akhbar wa rawaha al-'adad al-kathir fi jami' al-a'sar min as-sahabati wat-tabi'in faman ba'dahum wa lam tazdad على مر الأيام إلا ظهورا ومجموع معناها بالغ مبلغ التواتر بين البر والفاجر. Nah, jadi yang didatangkan, yang dibawa tadi ini semuanya dengan apa ni, bilangan tawatur, karena disampaikan berita tersebut kepada kita daripada generasi ke generasi, yang mustahil generasi tersebut berlakunya penipuan terhadap perkara tadi. Dan generasi itu bukan sedikit, ramai yang melihat dan menyaksikan perkara tadi, sampai mukjizat tadi kepada kita semua dan kita nampak depan mata kita. Boleh? Wa illam tablugh kullu waqi'atin minha bi'ainiha mablagh at-tawatur bal wa aktharaha kana fil majami' al-haflah wal asakir al-jammah min as-sahabati radhiyallahu anhum ثم رواها عنهم الكافة ولم يروى عن أحد منهم مخالفة للراوي فيما رواه والإنكار لما نسبه إليه من المشاهدة لها وهكاه. Jadi walaupun tidak sampai pada setiap waqiah tersebut, contohnya ketika peristiwa apa contohnya, peristiwa apa ni, pokok datang pada Nabi SAW. Pokok datang kepada Nabi tadi, mungkin ada 2 orang, 3 orang yang duduk dengan Nabi SAW, mungkin pada waktu tersebut, yang meriwayatkan tadi. Tapi yang menyampaikan balik riwayat tersebut sampai kepada kita bukan seorang, ramai, dan kesemuanya dengan cerita yang sama. Sampai generasi setelahnya pun sampai kepada kita. Nampak tak? Baik. Dan seorang pun tidak ingkar dengan apa yang telah disampaikan tersebut. Fasukutus sakit minhum kanutqin natiq. Ya, orang-orang yang tidak bagi komentar apa-apa, maka mereka seolah-olah seperti orang yang menyampaikan tersebut. Soalnya mereka redha. Kalau benda tak betul, mereka akan sebut, kata ni tak betul. Wa katsiran ma yahsulu al-ilmu ad-daruri bi shay'in li insanin duna akhar kaman ya'lamu jumlatan min akhbar al-muluk al-madiyah wal buldan na'iyah wa akharu la ya'rifu wujudaha
fadlan an tahaqquqi akhbariha. Nampak tak? Jadi banyak yang berlaku dalam ilmu daruri dengan sesuatu tersebut kepada manusia yang lain, disampaikan tanpa diketahui oleh orang lain, tapi sampai kepada kita. Dan kita membenarkan perkara tersebut. Itu saja. Baik. Contohnya seperti raja-raja dulu. Cerita pasal negeri-negeri yang buldan, akhbar buldan yang disebut dalam kitab-kitab. Kita percaya dengan perkara tersebut walaupun kita tak pernah tengok. Tamam? Diceritakan ada negeri dipanggil Iramazatil Imad. Negeri Iram. Disebut dalam Quran, cuma seorang tak pernah tengok. Negeri tadi katanya seorang raja yang buat kerana nak lawan dengan syurga Allah Ta'ala, maka dia buat satu lagi syurga juga. Lebih kurang, negeri dia lebih kurang kata Imam Al-Qazwini 30 km persegi. Iramazatil Imad. Dia di Yaman. Negerinya di Yaman. Jadi raja ni sombong, maka dia buat negeri yang dia punya luas dia 30 km persegi. Dan dia letakkan dalam tu perempuan-perempuan yang cantik. Dia letakkan dalam negeri tadi pokok-pokok yang diperbuat daripada mah. Batu-batu dalam negeri tadi yang 30 km persegi tu semuanya permata. Dinding-dinding bangunan yang dibuat dalam tu pun dibuat daripada emas dan juga permata. Kerana dia nak lawan dengan syurga. Dia letakkan makanan yang sedap-sedap dan sebagainya. Siapa yang nak masuk kena beriman dengan dia dulu ke negeri tadi. Akhirnya Allah Ta'ala gulingkan, Allah Ta'ala runtuhkan negeri tersebut dengan dibunuh raja ni oleh anak dia sendiri. Kerana berebut harta. Ya, 30 km persegi harta dia saja tu. Samseng tu lah ni. Kita kalau kata ada mah dalam satu bekah dalam bekah kotak, lebih kurang dalam berapa kilo saja pun dah sakan dah. Ni 30 km persegi itu adalah harta dia saja. Akhirnya Allah Ta'ala gulingkan kerajaan tadi dan dihilangkan kerajaan tersebut sampai sekarang tak dilihat negeri tadi. Ni loss of city. Dia macam Demami lah cerita negeri yang hilang. Lost world. Ini memang hilang betul. Tak diketahui, tak ditemui lagi negeri tersebut. Dan kita dengar cerita tadi. Kita pernah tengok, tak pernah tengok. Kita membenarkan perkara tersebut. Khususnya disebut pula dalam Al-Quran. Cuma khilaf ulama' pada Iramazatil Imad ni banyak lah. Ada kata Iskandariyah. Khilaf lah tentang tafsiran Iramazatil Imad. Tamam. Summa inna min a'zamil mu'jizatihi al-bahirah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi yang agung, wa ayati nubuwwatihi adh-dhahirah wa dalail sidqihi mu'jizatul Quran, mu'jizatul Quran al-azim al-mustamirrata ala marri ad-duhur wal azman al-mushahadata li jami'il insi wal jan wa qad intawa ala wujuhin min al-a'jaz wa sata'ti al-isharatu ilayha fi bab as-sadis la yahsuruha 'addun wa la yuhitu biha haddun. Jadi ini mukjizat yang paling agung yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi, iaitu Al-Quranul Karim. Ini esok insyaAllah kita akan sambung perbahasannya. Jadi kita dah selesai tentang tarik untuk isbat kenabian. Jalan untuk kita isbatkan wujudnya Nabi. Yang pertama dengan jalan dalilu az-zawq. Yang ini tidak akan ditemui melainkan oleh para awliya Allah Ta'ala. Yang kedua tarik ataupun dalil asl. Yang ketiga dalilul imkan. Yang keempat dalilul wujud. Yang kelima dalilul sihah. Jadi ada 5 jalan, 5 dalil untuk membenarkan wujudnya Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kalau 5 dalil ini pun tak dipakai lagi juga untuk membenarkan kenabian, maka kita kata apa dia? Qalu salama. Hadza jahilun murakkab. Tak boleh kata apa dah tu. Kerana dia dah nafi terus wujudnya Nabi sedangkan benda jelas di depan mata. Kamu ingkar, tidak akan meruntuhkan sedikit pun dalil-dalil tersebut. Kamu tak percaya, tak menyebabkan dunia akan bergoncang sebabkan kerana dalil kamu yang bodoh tadi. Tak ada kesan apa-apa pun. Kerana benda yang dah ada. Seperti orang yang buta mengingkari wujudnya matahari. Semua orang tengok, dia seorang tak nampak, lepas tu dia nak nafi.
Nampak tak? Jadi kita kata apa? Uskut, tu senang. Duduk diam cukup. Rasul cakap apa? Kamu dah ingkar. Kata Nabi tak ada. Lebih sekarang lagi, Tuhan pun tak ada. Mana ada Tuhan dia kata? Alam ni jadi sendiri. Oh, tak apa. Kita dah bagi dalil kat dia kata wujudnya Tuhan. Cerita tentang adanya alam ini, takkan alam jadi sendiri. Nah, kereta depan mata dia, kancil ke, Porsche hak lawa tu, pun ada orang buat. Tiba-tiba alam ni tak ada orang buat. Tak, dia tak boleh terima juga. Dia katalah sekali apa dia? Qaulu salam. Nah, nanti kamu tengoklah apa yang akan berlaku. Dan kamu akan tahu nanti wujudnya ataupun tidak Tuhan tersebut. Kamu nak percaya, kamu tak percaya, kita dah maklum. Lepas tu, tak mau percaya selepas tu selesai. Wajah kita sampaikan. Nak bagi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nanti esok insya-Allah, bukan esok lah. Esok insya-Allah kita pun rehat sat. Nah, dah habis bateri dah. Bateri pagi ni kena ni juga. Kena berhenti sat. Esok pagi kita berehat. Hari Sabtu kita sambung balik. InsyaAllah Sabtu kita akan sambung balik untuk teruskan bacaan kitab ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.